Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau An-Nur, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita hadir bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk menyambung pelajaran tafsir Al-Quranul Karim dalam surah Taha ayat 116. Jadi masing-masing ada dalam handphone ada ayat Quran, juzuk Quran. Boleh sama-sama kita meneliti, sama-sama kita berkongsi ilmu tentang ayat 116 dalam surah Taha ayat 116. Terlebih dahulu saya bacakan ayatnya, semoga Allah beri ketenangan jiwa kepada kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, kita telah sampai pada ayat 116 ya, di penghujung surah ya surah Taha ini, yang mana Allah telah berfirman, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud, melainkan iblis telah enggan untuk sujud ya, maknanya iblis itu enggan ya untuk sujud. Allah mengingatkan. Jadi huraian daripada ayat ini, ayat 116 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bermulanya kisah Nabi Adam yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu. Peristiwa Nabi Adam ini, bahawa Allah telah berkata kepada para malaikat, semua malaikat, keseluruhan para malaikat, supaya mereka sujud. Yakni maksudnya ialah tunduk kepada Nabi Adam. Jadi tunduk kepada Nabi Adam ni bukan makna menyembah Nabi Adam, cuma menurut perintah Allah sebagai menghormati Adam saja. Maka sujudlah para malaikat itu semuanya kepada Nabi Adam alaihi salam, melainkan iblis ya, yang bernama Azazil itu telah enggan, yang mana dia menolak, tidak mahu sujud bersama-sama para malaikat. Jadi kisah Nabi Adam AS seperti ini telah pun terdahulu sebutannya dalam suratul Baqarah. Kemudian disebut dalam suratul A'raf. Kemudian disebut lagi suratul Hijr. Kemudian disebut lagi dalam suratul Isra. Disebut juga lagi kepada suratul Kahfi. Dan akan datang pula sebutannya dalam suratul Sad. Sekarang kita berada dalam surah Taha. Tengok ya betapa banyak kalinya Allah Ta'ala mengulangkan kisah Nabi Adam. Yang mana kisah Nabi Adam itu berulang-ulang kali disebutkan di dalam Al-Quran, adalah nak menunjukkan kepada kita bahawa tentang kemuliaan dan kelebihan Nabi Adam alaihi salam jika dibandingkan dengan lain-lain makhluk-makhluk Allah SWT di muka bumi ni. Faqulna ya Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Lalu kami katakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, sesungguhnya inilah musuh bagi engkau dan musuh bagi isteri kamu. Janganlah dia ini dapat mengeluarkan kamu berdua dari dalam syurga, nescaya engkau menjadi celaka. Jadi Allah SWT mengatakan kepada Nabi Adam sebagai nasihat dengan katanya, bahawasanya apa yang telah engkau lihat ini, iaitu iblis, adalah merupakan musuh kepada kamu dan musuh kepada isteri kamu. Kerana ternyata iblis ini tidak mahu tunduk kepada kamu dan tak mahu dan menyalahi perintah kamu dan menyalahi perintah aku, kata Allah Ta'ala, serta melawan aku juga. Sekiranya engkau mengikutinya, nescaya dia akan dapat mengeluarkan kamu berdua dari dalam syurga. Akibatnya kamu nanti akan menjadi kecelakaan, iaitu akan mengalami kesusahan hidup di dunia yang tidak engkau sangka-sangka. Kamu tak menyangka bahawa kamu lahir ke dunia ini menjadikan kesukaran dan kepayahan kamu. Kesimpulannya, daripada ayat yang ke-117 ini, berhati-hatilah terhadap tipu daya iblis yang hendak mengeluarkan kamu nanti dari dalam syurga. Kelak engkau akan menimpa kecelakaan kerana susah mencari rezeki, sedangkan engkau di dalam syurga ini hidup dengan bersenang lenang, sedikit pun tidak ada merasakan kesusahan.
Jadi tak ada apa kesusahan Nabi Adam dan Nabi Adam itu dalam syurga. Itu merupakan nikmat Allah SWT beri kepada Nabi Adam. Larangan Allah SWT terhadap Adam itu sememangnya beralasan. Hal ini diterangkan pada ayat berikut. Alasan yang larangan Allah Ta'ala terhadap Nabi Adam itu mempunyai alasan. Kalau kita lihat pada ayat 118, Allah telah berfirman, Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Ayat 118. Dan sesungguhnya engkau di sini dalam syurga ini tidak akan merasa lapar dan tidak pula telanjang. Tidak maknanya tidak telanjang bogil, tidak berpakaian. Kamu tidak merasai tidak tercabut pakaian kamu, macam itu. Dan sesungguhnya engkau di sana di syurga ini tak ada akan merasa dahaga dan tiada kena panas matahari. Allah mengatakan engkau di dalam syurga ini, wahai Adam, tidak akan berasa lapar dan tidak berkeadaan telanjang, tidak pula haus dan tidak pula akan merasai kepanasan sinaran matahari yang terik. Jadi di sini satu pengajaran kepada kita bahawa perbandingan keadaan yang ada di dalam syurga dengan yang ada di dalam dunia. Mula-mula bandingan tentang lapar dan tidak berpakaian lah, kita kata senang. Sesungguhnya pembawaan lapar itu merupakan suatu kerendahan. Merupakan satu kelemahan batin yang dapat dirasai pada batin akan kesengsaraannya. Seseorang itu akan merasai kelaparan dan tidak berpakaian itu merupakan satu penderitaan batin dan sengsara. Dan bertelanjang ataupun tidak berpakaian pula menandakan kerendahan yang zahir. Zahirnya kerendahan. Nampaknya betapa hinanya orang yang tidak berpakaian itu di sisi orang yang bermoral dan di sisi orang yang sioman. Itu pengajarannya, buat perbezaan antara kehidupan dalam syurga dengan kehidupan selain daripada syurga. Kemudian bandingan tentang kepanasan pula yang dideritai oleh batin, iaitu dia dapat merasai kehausan dan dahaga dengan sebab pancaran matahari tadi. Dan kepanasan pada anggota zahir, iaitu semasa ditimpa oleh panas matahari, kita rasa bahang panas, rasa nak melecur badan dengan sebab cahaya kepanasan matahari tadi. Jadi kesimpulan daripada peristiwa ini, bahawa di dalam syurga terhimpun segala kesenangan untuk manusia. Jadi perlulah diambil berat untuk mendapatkan bagaimana supaya tinggal kekal abadi di dalam syurga. Jadi hala tuju kita ialah untuk mengharapkan keridaan. Nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kan, yang kita dok minta tu. Jadi bahawasanya di dalam syurga terhimpun segala kesenangan manusia. Jadi perlulah diambil berat untuk mendapat bagaimana supaya tinggal kekal abadi di dalam syurga. Dan bagaimana pula usaha supaya jangan terkeluar daripada syurga. Sebab di dalam syurga orang dapat bersenang lenang, menikmati segala cara hidup, iaitu makan, minum, berpakaian dan keseronokan. Itu yang dimaksudkan dengan ayat yang 118 dan ayat 119. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha.
Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Lalu syaitan, iblis tadi ataupun syaitan tadi menggoda kepada Nabi Adam dengan berkata, "Hai Adam," dia kata, "mahukah engkau aku nak tunjukkan sepohon kayu yang kekal abadi?" Ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Mahukah engkau aku nak tunjukkan sepohon kayu yang kekal abadi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Kerajaan yang tidak akan binasa, ya. Jadi walaupun Allah telah menasihati Nabi Adam supaya berhati-hati terhadap iblis, sememangnya iblis atau syaitan berusaha untuk membuat tipu daya dengan menggoda Nabi Adam. Dia memujuk kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, mahukah engkau aku nak tunjukkan kepada kamu sepohon kayu? Jika engkau makan buah kayu yang menjadi larangan ini," patutnya Nabi Adam dah tahu dah pohon itu menjadi pohon larangan untuk dimakan, ya. Jadi iblis ni memujuk-mujuk Nabi Adam, "Wahai Adam, mahukah engkau aku nak tunjukkan kepada kamu sepohon kayu? Jika engkau makan buahnya, pasti engkau akan dapat tinggal di dalam syurga untuk selama-lamanya. Dan engkau akan memiliki pemerintahan ataupun kerajaan yang tidak akan musnah atau binasa untuk selama-lamanya." Jadi siap bersumpah tu sebenarnya. Dalam satu riwayat mengatakan dia siap bersumpah sekali. Wallahi billahi tallahi. Macam tu. Jadi Nabi Adam ni dengan provokasi iblis ni, tipu daya iblis ni, maka dia terpedaya. Bukan dengan maknanya dia memakan buah larangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala tu bukan kerana keazaman dia. Bukan dia berazam nak memakan, bukan. Tetapi dengan sebab dia tertipu daya dengan provokasi iblis ataupun tipu daya iblis itu. Jadi ini perkara kita kena faham, ya. Pasal apabila kita tidak menjaga ibadat kita, kita tak jaga kekuatan zikrullah kita takut akan kita sendiri dipengaruhi oleh iblis kadang-kadang. Ya, kekuatan amalan, ya. Zikir, wirid, doa, beramal ibadat, tak kira bersedekah, khairat, buat kebajikan, amal soleh. Kita sering dibisik-bisikkan dalam pemikiran kita supaya tidak melakukan semuanya itu. Dia lebih suka kita malas, ya. Supaya kita sentiasa dalam keadaan, ya, dalam keadaan lalai lah. Itu. Ini pengaruh iblis sebenarnya. Dia menyelinap dalam darah, berenang-renang dalam darah, seperti mengalirnya darah kita, ya, daripada laluan jantung dan sebagainya. Inna syaitan la yajri fi ibni Adam kama majrad dam, ya. Ini kita cerita tentang Nabi Adam, tapi simbolik daripada cerita Nabi Adam ni, sindiran daripada cerita Nabi Adam ni sebenarnya untuk pengajaran kepada kita semualah, ya. Terutama tukang cakapnya lah, ya, yang mengajarnya pun sama juga, dia pun manusia juga, ya. Jadi sama-samalah kita mengamati, ya, peristiwa Nabi Adam ini sebagai satu pengajaran. Jadi tuan-tuan sekalian, ya, kalau tengok pada peristiwa Nabi Adam ni, maknanya bukan semua manusia selamat. Ada segelintir manusia memang tak selamat, digoda oleh iblis. Lebih-lebih lagi di kalangan remaja-remaja kita pada hari ini, kalau mereka lalai, abai semayang ibadat, ya, dia akan terjebak kepada godaan iblis ini. Ya, kadang-kadang
ketahanan badan untuk menghadapi godaan iblis ni tidak sekuat mana kalau tidak dengan amalan-amalan, ya. Seperti zikir, wirid, doa, ya. Kita bermunajat kepada Allah Taala, memohon supaya Allah selamatkan keturunan kita. Sebab itu dalam doa kita banyak menyebut tentang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama, ya. Godaan iblis ni tadi menyebabkan fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asa adamu rabbahu faghawa. Lalu kedua-duanya, di sini pula disebut kedua, fa'akala musanna di sini. Dua orang dah. Maknanya di situ ada Nabi Adam dan Siti Hawa dah wujud dah pada masa itu, ya. Lalu keduanya memakannya, lalu terdedahlah kemaluan kedua-duanya. Terus terlucut pakaian daripada kedua-duanya. Langsung kedua-duanya Nabi Adam dan Siti Hawa tadi menutup badan masing-masing dengan daun dari syurga. Dan Adam telah menyalahi Tuhannya, lalu tersesat kerana melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan dalam erti kata yang lain lebih berat daripada suruhan, kan? Larangan Allah Taala ni dia lebih berat daripada suruhan. Larangan, cuba tengok di sini cerita Nabi Adam ni. Kalau suruhan, kita boleh lihat bahawa kalau kita tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang baring, semayang terlentang, ya. Boleh, Allah Taala masih boleh bertolak ansur lagi. Tapi kalau larangan, yang mana Nabi Adam telah tergoda oleh iblis yang memujuk-mujuknya, dia bersama isterinya Siti Hawa, dengan tidak menyedari mulai makan sebahagian buah larangan itu, maka dengan seketika itu juga terlucutlah segala pakaian syurga yang dipakai untuk menutup tubuh badan kedua-duanya. Dan tiba-tiba terlihatlah kemaluan keduanya telah terdedah. Alangkah malunya keduanya, lalu bergegas lari mencari daun kayu yang ada di syurga itu untuk menutupi tubuh badan masing-masing. Sesungguhnya rasa malu apabila anggota kemaluan terdedah merupakan naluri ataupun fitrah semula jadi, yang menjadi tabiat semula jadi bagi orang yang bermoral. Ya, disebut moral ni, selalu kita sebut moral-moral ni dia tidak berdasarkan wahyu. Dia kalau akhlak berdasarkan wahyu. Ya, wa ma bu'istu liutamima makarimal akhlak, kan? Tidak aku diutuskan untuk membentuk, ya, kemuliaan akhlak. Dia tak kata kemuliaan moral. Pasal akhlak tu at-takhalluq ghairal khuluq. Patah Arab dia kata at-takhalluq ghairal khuluq. Ya, belagak, action itu bukan akhlak. Ya, dia yang akhlak tu apabila hakim menjatuhkan hukuman, dia balik ke rumah, dia tak tidur malam. Kerana dia takut bahawa hukuman yang dijatuhkannya itu atas dasar adil ke tak adil. Pasal yang maha adil ialah Allah. Hakim tak tentu adil. Jadi kalau dia yang berakhlak ni, dia tak tidur malam. Dia dah jatuhkan hukuman, terkelip-kelip, terkebil-kebil, tak mau tidur, mengenangkan hukuman yang dijatuhkan. Tapi kalau yang tak ada akhlak ni, dia belagak jadi hakim, balik tarik bantal, tarik gebor, tidur mendengkur. Dia tak ada rasa apa-apa. Ya? Itu akhlak. Bila tabung lalu, tak dapat nak bagi, teluk sana, teluk sini tak ada. Sedih tak? Itu akhlak.
Tapi kalau tak ada apa-apa je lalu itu bukan akhlak. Jadi boleh dibuat perbandingan antara moral dan akhlak. Hanya orang yang kurang sioman jugalah yang memandang telanjang bogel itu suatu keindahan. Kononnya telanjang itu salah satu cabang seni. Tetapi yang jelas ialah mencari kepuasan nafsu syahwat yang tidak mengenal puas. Jadi maknanya bila hawa nafsu bermaharaja lela, maka balasannya ialah azab Allah SWT lah. Begitulah bapa kita Adam dan ibu kita Hawa yang telah tersilap dalam melalui jalan kebenaran, lalu tersesat lantaran harapannya hendak kekal dengan memakan buah larangan menjadi kecewa, sehingga menerima nasib sedemikian hina kerana mengikuti pujukan syaitan dan iblis. Dan begitulah asal mulanya Adam menyalahi perintah Tuhannya dan telah sesat jalan kerana melanggar batasan yang tidak semestinya dia melanggarnya, disebabkan memakan buah khuldi yang menjadi larangan itu. Summa jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian dia dipilih oleh Tuhannya. Nabi Adam ni tadi dipilih oleh Allah SWT, lalu dia pun bertaubat, kembali kepada Tuhannya dan dipimpin oleh Allah SWT akan Nabi Adam itu. Kita meneliti satu ayat demi satu ayat. Pada ayat yang terdahulu ada disebutkan bahawa Nabi Adam telah menyalahi Tuhan lalu dia tersesat. Dalam hubungan ini ada hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, hadis ini diterjemah berbunyi begini, Adam dan Musa telah bertengkar. Ini riwayat daripada Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya Adam dan Nabi Musa telah bertengkar. Lalu kata Nabi Musa kepada Nabi Adam, engkau adalah bapa kami. Engkaulah yang telah mengeluarkan kami dari dalam syurga. Rupanya dah timbul dah isu tu, perbalahan ataupun perdebatan antara Adam Nabi Musa. Engkau adalah bapa kami, engkaulah yang telah mengeluarkan kami dari dalam syurga. Maka jawab Nabi Adam, engkau, hei Musa, telah dipilih oleh Allah dengan percakapan engkau. Percakapan Allah SWT. Maknanya engkau bercakap ni atas wahyu daripada Allah SWT, dan ditulis untuk kamu kitab Taurat dengan tangan ataupun dengan kekuasaan Allah SWT. Adakah patut engkau mencaci maki hamun aku mengenai perkara-perkara yang telah ditakdirkan? Yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada aku selama 40 tahun aku diciptakan. Aku telah diciptakan, maka Adam telah menolak perdebatan Musa itu. Percanggahan Nabi Musa tadi dijawab oleh Nabi Adam. Engkau memanglah, engkau taklah selamatkan, engkau jadi kalimullah, orang yang berkata-kata dengan Allah. Aku ni tak boleh nak menyalahi takdir yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala kepada aku. Dari keterangan hadis ini bermakna Nabi Adam telah menyalahi perintah Tuhannya lalu tersesat. Itu sebenarnya adalah suatu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah juga. Kita ni kadang-kadang selalu beriman dengan qada takdir kan. Kita belajar rukun iman. Tu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal qadarihi wa khairihi wa syarri, kan? Qadarihi wa khairihi wa syarri itu rukun iman tu. Tapi bila kita berhadapan dengan sesuatu, kita tak boleh menerima hakikat qada takdir tadi. Kita kata apalah nak jadi aku ni. Kita salah kan. Kita salah menyalah. Patutnya kita terima dengan lapang dada. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT.
Kita ni kalau kita tidak bersandar pada qada takdir, sesuatu musibah yang menimpa ke atas kita, kita tak mampu menghadapinya. Kita akan jadi bengong, jadi sewil, jadi apa, jadi murung. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita bila bersandar pada takdir, ya, kekuatan dalaman kita makin kuat, makin dekat dengan Allah SWT. Ya, bukan nak bersenda dengan Allah Taala, bukan. Qada takdir ni memang kita tak dapat nak elakkan kadang-kadang, ya. Bayangkanlah, ya, kita berdoa dah berpuluh-puluh tahun lamanya nak mengelakkan daripada malapetaka. Tapi malapetaka tu menimpa juga ke atas diri kita. Macam mana tu? Kita dah minta, ya Allah selamatkanlah keluarga kami, selamatlah, peliharakanlah kami. Tapi tiba-tiba, bila kena aja pada kita, seolah-olah macam kita tak boleh nak terima. Benda tu dah luar daripada jangkaan kita. Tapi bila menimpa sesuatu qada takdir, kita kena menerima dengan lapang dada. Ikut contoh Nabi Adam ni. Pasal apa? Nabi Adam dia ada doa dia tertentu kan. Nanti akan datang kita terangkan. Ya. Maknanya di sini bahawa Tuhannya, ya, maknanya Nabi Adam ini, ya, dari keterangan hadis ini bermakna Nabi Adam telah menyalahi perintah Tuhannya lalu tersesat. Tersesat itu sebenarnya adalah suatu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita kena bersandar pada takdir Allah SWT. Ya. Luar daripada jangkaan kita, luar daripada ramalan kita, luar daripada, ya, apa yang kita rancang, ya. Dia tidak dapat menolak ilmu Allah, pengetahuan Allah yang lebih dahulu Allah mengetahui dirinya Adam bakal memakan buah syurga. Allah tahu dah. Ini dia mesti makan punya. Aku dah larang dah. Tapi kata Allah Ta'ala, ya, dalam ilmu pengetahuan Allah Ta'ala, ya, Allah kata ini tak boleh harap ni, mesti dia makan ni. Ya. Yang mana hal keadaan ini telah ditakdirkan sebelum 40 tahun Adam diciptakan. Ni baru 40 tahun. Ada yang kata 50,000 tahun dahulu telah. Macam kita ni yang lahir ke dunia ni, semua dah tercatat dalam ilmu pengetahuan Allah semenjak 50,000 tahun dahulu. Laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Telah terdahulu catatan kami bagi setiap hamba yang diutuskan ke alam maya ini. Laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin, ya. Kebanyakan ulama, majoriti para ulama mengatakan kesalahan Adam itu berlaku sebelum dia dilantik menjadi nabi. Ini terbukti dengan firman Allah kemudiannya yang berbunyi summa jatabahu rabbuhu. Kemudian dia dipilih oleh Tuhannya, yakni Allah telah memilih Nabi Adam setelah dia menyalahinya. Fataba alaihi, lalu Nabi Adam pun bertaubat kepada Tuhannya. Sebelum dilantik jadi Nabi. Nabi Adam sebelum peristiwa dia makan buah larangan tu, sebelum dia dilantik jadi Nabi. Yakni kembali menjadi baik. Akhirnya Nabi Adam bertaubat dan kembali jadi baik. Lalu Allah terima taubatnya. Dan dipimpin oleh Allah SWT akan Nabi Adam. Maknanya pimpinan Allah perlu. Bila kita berhadapan dengan qada takdir Tuhan, kepimpinan ilahi untuk kita perlu. Kita mesti bersandar kepada Allah SWT. Ya, keyakinan kita, tauhid kita, ya, pegangan kita kepada Allah SWT. Ya. Yakni ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bagaimana cara beramal mengikut cara yang diredai oleh Allah. Sedangkan Nabi Adam telah melakukan kesalahan, iaitu dengan melazimkan diri kedua orang suami isteri itu terus bertaubat. Lazimkan bertaubat terus menerus. Kan ada taubat ni dia ada penghulu bagi istighfar kan, minta ampun.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' wa a'udzubika min syarri ma sana' wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu elok baca tu. Itu pengulu bagi segala istighfar. Boleh baca sekali aja. Baca banyak sikit, 100 kali ke. Mau nak habis 1 jam juga tu, ya. Minta kepada Allah Taala baca. Biasanya kalau kita banyak istighfar, Allah Taala murahkan rezeki kita. Ya. Bacalah, amalkan, ya. Biar banyak-banyak baca tak apa. Ya. Sebelum matahari tenggelam, lepas subuh macam ini, ya. Baca. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala terima. Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita, ya. Maksudnya Allah tunjukkan kepadanya, Allah SWT, ya, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala bagaimana cara beramal mengikut yang diredai oleh Allah, iaitu dengan melazimkan, membiasakan, menjadikan tradisi kita, ya, terus menerus oleh kedua-dua suami isteri Adam dan Hawa tadi, terus bertaubat seperti yang diajarkan oleh Allah dan diucapkan oleh Adam dan Siti Hawa. Jadi ini yang menguatkan kita. Jadi sebab itu baca doa ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kadang-kadang dia terjemah menganyanyai diri kan, menganyanyai, tapi lafaz sebenar tu zalim. Ya, pasal apa dalam ayat yang lain disebut inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman. Kerana manusia itu bersikap zalim kan. Bersangatan pula tu. Bukan kata zalimun tapi zaluman. Ya, bersangatan zalim. Jadi kalau begitu kezaliman kita, ya, kita yang menzalimi diri kita sendiri. Jadi kita banyakkan baca doa Rabbana zalamna ni, ya. Walaupun ayat ni, doa ni bagi Nabi Adam, tapi sebenarnya dia menjadi apa? Menjadi amalan kita juga, ya. Elok dibaca. Ini duduknya dalam surah Al-A'raf ayat 23. Seterusnya ayat 123 Allah berfirman qalah bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma yatiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Berkatalah Allah SWT, berangkatlah kamu dari dalam syurga, ya, semuanya sekali. Berangkatlah, tinggalkan syurga ini, ya. Di antara kamu dengan yang lain menjadi musuh. Di antara kamu dengan yang lain menjadi musuh. Ba'dukum li ba'din adu. Berangkatlah kamu dari dalam syurga semuanya. Di antara kamu dengan yang lain menjadi bermusuh-musuhan. Bergaduh, berkelahi, bersenggit, tak bersepahaman macam itu. Jika datang petunjuk daripadaku, maka sesiapa mengikut petunjuk aku, tiadalah dia tersesat dan tiadalah dia menimpa kecelakaan. Allah SWT telah bertitah setelah perintahnya dilanggar dengan katanya, turunlah kamu berdua dari dalam syurga ke muka bumi. Engkau, wahai Adam, Hawa dan anak cucu kamu yang menjadi keturunan kamu adalah musuh kepada iblis dan keturunan iblis. Masing-masing keturunan mereka menjadi musuh kepada keturunan kamu. Iblis ni bila dia nak beranak, dilagakannya, dia duduk macam orang kalah judi tu. Dilagakannya kepala lutut kanan kiri, berbusa keluar anak cucu cicitnya. Itu Allah yarham Tok Guru saya tunjukkan cara dia. Dia dapat daripada mana sumber saya pun sampai hari ni saya cari tak jumpa. Wallahu a'lam. Duduk macam orang kalah judi tu. Ya. Kemudian kepala lutut tu dia bila dicantumkan aja, dia keluar
bergeduak keluar. Itu. Keluar dia banyak-banyak macam tu. Iblis ni. Kita ni pasal dilarang duduk ketika khutbah Jumaat duduk macam tu, takut terkentut. Itu aje, ya. Dia makruh aja duduk macam tu kan. Duduk sila tu dia rapat sikit kan. Ya. Tapi kalau duduk macam itu takut nanti ya keluar angin. Keluar carbon dioxide. Ya. Allah SWT telah bertitah setelah perintahnya dilanggar dengan katanya, turunlah kamu berdua dari dalam syurga ke muka bumi. Wahai engkau Nabi Adam, wahai Hawa dan anak cucu kamu menjadi keturunan kamu adalah musuh kepada iblis dan keturunannya. Masing-masing keturunan mereka menjadi musuh kepada keturunan kamu. Ini dah memang tak dapat nak dielakkan. Sunnatullah. Ya, perjalanan ciptaan Allah SWT. Kemudian kata Allah SWT lagi, jika datang kepada kamu petunjuk hidayat yang kupilih untuk hamba-hambaku, yang berupa agama, yang berupa perutusan para rasul dan kitab-kitab, maka sesiapa yang mengikut petunjuk aku dan beramal dengannya serta tidak menyeleweng daripadanya, sesungguhnya di dunia dia akan aku pandukan dia ke jalan yang benar, dan di akhirat pula dia tidak akan menimpa kecelakaan. Nampak? Dia dah pesan awal-awal. Maknanya kena kembali kembali kepada apa yang Nabi bawa dan apa yang serta pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Ya. Sebab itu dalam satu hadis disebut, sataftariqu ummati la thalatha wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Akan berpecah belahlah umat kamu, akan berpecah belahlah umat aku sehingga 73 puak, kesemuanya masuk neraka jahanam illa millatan wahidah, melainkan satu saja, ahli sunnah wal jamaah, ma ana alaihi wa ashabi, yang mana aku di atas landasannya dan sahabat-sahabat aku di atas landasannya. Dalam hubungan ini, Abdullah bin Abbas telah meriwayatkan katanya, Allah akan menyelamatkan orang yang mengikuti Al-Quran daripada tersesat di dunia atau daripada kecelakaan di akhirat, sambil dia membaca ayat firman Allah SWT. Siapa dia? Abdullah bin Abbas, anak pak saudara Nabi tadi, dia baca ayat. Ya. Ayat apa? Ayat ini, ya. Ayat inilah. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan di dalam hadis marfu' dan juga meriwayatkan hadis marfu' ini seperti berikut, begitu juga meriwayatkan seperti berikut. Dan dia juga meriwayatkan hadis yang marfu' ini, iaitu siapa dia? Abdullah bin Abbas tadi meriwayatkan radhiyallahu anhuma, ya. Manittaba kitaballahi hadahu Allah Ta'ala minad dhalalati fid dunya wa waqahu su'al hisabi yaumal qiyamah. Kata Abdullah bin Abbas, maknanya hadis tu dia diriwayatkan terus oleh Abdullah bin Abbas, ya. Sebenarnya datang daripada Nabi Muhammad SAW juga, tapi dia tak sebut sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, ya. Itu dikatakan marfu', ya. Terangkat hadis itu kepada Abdullah bin Abbas. Dia kata, sesiapa yang mengikuti kitab Allah, iaitu Al-Quran, nescaya dia akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tersesat di dunia. Sebab itu kalau ada program dalam TV, ya, berkaitan dengan Al-Quran, elok diamat-amati bersama. Ya. Ada, ya, program Quran kan. Tadabbur Quran ke apa ke, dia dihuraikan oleh ustaz-ustaz, guru-guru, ya. Elok didengar, ya. Pasal apa? Ini berdasarkan hadis marfu' ni, ya. Sesiapa yang mengikuti kitab Allah, iaitu Al-Quran, nescaya diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala daripada tersesat di dunia. Ini yang banyak orang sesat di dunia ni berpunca daripada tidak mengamati isi kandungan Al-Quranul Karim. Itu jawapan sebenar, ya. Kalau dia betul-betul mengamati isi kandungan Quran, dia selamat, ya. Itu jaminan Allah SWT kepada kita semua, ya. Sesiapa yang mengikuti kitab Allah, nescaya diberi petunjuk oleh Allah SWT daripada tersesat
semasa di dunia ini, ya. Dan diselamatkan daripada perkiraan, hisab, ya, perhitungan, ya, yang buruk pada hari akhirat besok. Dia selamat pada hari kiamat besok, dia selamat. Itu perkataan yang didatangkan oleh hadis marfu', ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya. Jadi ini satu jaminan, ya, kepada kita. Sebab itu kalau ada program-program tentang Al-Quranul Karim ni, tak kira dalam bentuk tilawah ke, ya, kalau kita yang dah lanjut umur, eloklah kita mengamat-amati isi kandungan, ya, dan, ya, membacanya dengan betul. Itu saja, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan sesiapa yang berpaling tadah dari mengingat aku, dia walau seminit, walau satu lahzah pun, kalau dia berpaling dari mengingati Allah, dia tak ingat Allah, dia leka lalai lara, maka sesungguhnya dia akan mengalami hidup yang sempit. Kehidupan dia di dunia ni sempit. Na'udzubillah min zalik, ya. Dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat berkeadaan buta tuli. Buta. Mata ada tapi buta di akhirat besok. Buta mata hati, buta mata kepala. Na'udzubillah min zalik. Itu hukum zahir ayat ni kalau tengok, ya. Kalau tuan-tuan tengok ayat ni, janji baik ke janji buruk? Janji buruk, kan? Walau satu lahzah. Kalau ikutkan, tak boleh kita lupa Allah walau satu lahzah, ya. Kita tak boleh lupa. Allah sentiasa mengingati kita. Kita lupa pada Allah bila janji tak baik, ya. Ulama menghukumkan dosa besar ni. Tak ingat kepada Allah ni dosa besar. Ingat kita dosa besar ni mencuri, menyamun, membunuh, berzina, minum arak aja dosa besar, kan? Rupanya tak ingat Allah pun dosa juga, dosa besar. Walaupun tak sebut dalam hadis, tapi ulama putuskan janji tak baik, janji buruk, janji kecelakaan, janji kebinasaan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kalau tengok pada ayat ni perlu diteliti lah, ya. Kemudian sempat bertanya pula, ya, bertanya orang yang buta ni tadi, Ya Tuhan kami, mengapa engkau himpunkan aku menjadi orang yang buta, padahal aku dahulu celik. Saya terjemah je lah dulu, ya. Nanti kita syarahkan akan datang, ya. Lalu Allah berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Jawab Allah Taala, dia kata, begitulah keadaannya engkau telah didatangi keterangan-keterangan kami, iaitu Al-Quranul Karim, tetapi engkau melupakannya. Begitulah pada hari ini engkau dilupakan. Ya. Dan seterusnya, dan begitulah kami memberi balasan kepada orang yang melanggar batasan dan tidak mahu beriman dengan keterangan Tuhannya, dan sememangnya siksaan di akhirat itu sangat keras dan lebih lama, ya. Tapi kita tak adalah sampai ke tahap kita menderhakai ayat-ayat Allah, tapi lupa tu pun dah berat dah, lupa tu, ya. Lupa pada Allah. Kalau ayat yang lain lagi disebut, inna nasinakum wa zuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Kalau dulu kamu lupa aku, sekarang aku lupakan kamu, ya. Kata Allah Ta'ala, inna nasinakum wa zuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ya, rasakan betapa menderitanya, ya, azab, fazuqu azabal khuldi, azab yang kekal abadi, ya, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu telah lakukan semasa di dunia dulu. Jadi tuan-tuan sekalian, kadar yang dapat saya terangkan sehingga kita bertemu pada ayat 124 nanti, insya-Allah. Tangguhkan dahulu. Mohon ampun dan maaf jika terdapat salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'alna min ibadika salihin.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وارفع عنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والأهواء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا ذا خاصة، عن سائر بلاد المسلمين، أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.